perbandingan antara tokoh Malaysia dan luar negara, iaitu Lim Switi, Prof. Madya Dr. Lim Switi daripada Malaysia dan Willip Brothers Surendra Bawanarendra daripada Indonesia. Di latar belakang ialah lahir di Bachuk Kelantan pada 26 September 1952 dan membesar dalam kalangan masyarakat Melayu dan fasih berbahasa Melayu. Beliau berdarah campuran iaitu bapanya Lim Swee Po, suku Hokkien berasal daripada China, manakala ibunya Ki Uti berketurunan Thai. Beliau sudah menetap sejak beberapa generasi di Bachuk Kelantan. Dari segi pendidikan pula, beliau pernah bersekolah di Sekolah Kebangsaan Tawang Bachuk, Sekolah Kebangsaan Machang setelah keluarganya berpindah ke Machang, Sekolah Menengah Hamzah Machang Kelantan, Sekolah Menengah Sultan Abdul Halim Citra Kedah, Sekolah Menengah Sultan Ismail Petra Kota Baru, Maktab Perguruan Persekutuan Bukit Gelugu Pulau Pinang iaitu khusus pengajian bahasa Melayu dan matematik moden, Universiti Pertanian Malaysia Serdam, khusus pengajaran bahasa Malaysia sebagai bahasa pertama dan minor kesusasteraan Melayu. Dan juga pernah memperoleh ijazah Bachelor Pendidikan pada tahun 1992. Seterusnya, Lim Switi juga cenderung dalam menulis puisi. Karya awalnya terbit pada tahun 1973. Beliau juga menghasilkan cerpen, novel dan tulisan-tulisan kesusasteraan. Pada tahun 1990 pula, beliau mewakili negara pada acara pengucapan dunia Kuala Lumpur. Pada tahun yang sama, Dewan Bahasa dan Pustaka memilih beliau bagi program penataran karya sastera selama hampir sebulan di Jakarta, Indonesia. Antara karya beliau adalah Eva 1981, Akrab pada tahun 1985, Menyusul Musim 1991, Seorang Anak Kecil dan Sajak-sajak Lain atau A Child and a Pawn masih 1997, Sebuah Fragmen Cinta 1998 dan Nyanyian Sepi Puisi Dwi Bahasa 2000. Seterusnya, kita beralih pula kepada anugerah. Profesor Madya Dr. Lim Switi telah memenangi beberapa anugerah yang sangat membanggakan beliau, iaitu antaranya ialah beliau pernah memenangi Hadiah Sastera Malaysia pada tahun 1982 dan 1983, 1986 dan 1987 dan juga 1988 dan 1989. Bukan itu sahaja, beliau juga turut menerima penghargaan Anugerah Puisi Putra II iaitu pada tahun 1983 melalui antologi Akrab. Beliau juga turut memenangi tempat kedua dalam peraduan menulis cerpen dan puisi 100 tahun di Kuala Lumpur. Bukan itu saja, Hadiah Sastera Utusan Melayu dan Public Bank juga turut dimenangi oleh beliau dan beliau juga turut memenangi hadiah dalam pertandingan cerpen di BP dan juga Maybank. Akhir sekali, puisi beliau yang berjudul Ketika Kami Bercerita Tentangnya juga telah dipilih sebagai teks puisi di dalam antologi Anak Bumi Tercinta yang merupakan antologi komponen sastera dalam bahasa Melayu bagi tingkatan 3. Berikut adalah anugerah yang telah dimenangi oleh Profesor Madya Dr. Lim Switi. Manakala latar belakang Willip Brothers Surendra Bawanarendra pula dikenali sebagai Dr. Willip Brothers Surendra Brotorendra, nama pena W.S. Rendra. Beliau lahir di Kampung Jayangan, Solo pada 7 November 1935. Beliau meninggal di Depok, Jawa Barat pada 6 Ogos 2009 ketika umur 73 tahun. W.S. Rendra merupakan tokoh sastera Indonesia yang memeluk agama Islam selepas perkahwinannya. Dari segi pendidikan pula, W.S. Rendra pernah mendapat pendidikan di Tadika Marsudirini Yayasan Consisus. Terusnya, beliau juga pernah mendapat pendidikan di SMA Katolik, SMA Pengudi Luhur Santo Yusuf. Beliau juga mendapat jurusan sastra Inggeris, Fakultas Sastra dan Kebudayaan, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Beliau juga pernah mendapat beasiswa Amerika. Baiklah, seterusnya kita beralih pula kepada karya. Karya yang dihasilkan oleh W.S. Rendra lebih berbentuk kepada kepribadian dan kebebasan sendiri. Beliau juga sudah mula menunjukkan bakat menulis sejak di sekolah lagi, seperti beliau berbakat dalam menulis puisi, cerpen dan drama untuk berbagai kegiatan di sekolahnya.
Beliau juga turut mementaskan beberapa drama di dalam bentuk teater dan juga beliau sangat berbakat dalam membaca puisi. Pertama kali puisinya diterbitkan di media massa adalah pada tahun 1952 melalui majalah Siasat. Kemudian, banyak puisinya telah menghiasi berbagai majalah seperti pada tahun 60-an dan 70-an. Antaranya, Kaki Palsu adalah drama pertamanya yang telah dipentaskan semasa beliau di sekolah lagi. Drama Orang-Orang di Tingkungan Jalan iaitu pada tahun 1954 merupakan drama pertamanya yang mendapat penghargaan dan hadiah di tempat pertama dari Jabatan Pejabat Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Yogyakarta. Karyanya yang juga dikenali di peringkat antarabangsa dan diterjemahkan ke dalam bahasa asing seperti bahasa Inggeris, bahasa Belanda, bahasa Jerman, bahasa Jepun dan juga bahasa India. Berikut adalah kumpulan sajak dan puisi yang terkenal yang telah dihasilkan oleh W.S. Rendra. Antaranya, Balada Orang-Orang Tercinta iaitu kumpulan sajak, Blues Untuk Bunyi dan juga drama yang telah dihasilkan. Beralih pula kepada anugerah yang telah diperolehi oleh W.S. Rendra. Beliau mendapat tempat pertama dalam sayembara penulisan drama daripada bahagian kesenian Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Yogyakarta pada tahun 1954. Diikuti dengan hadiah sastra nasional BMKN pada tahun 1956 dan beliau juga turut memenangi anugerah seni dari Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1970. Bukan itu saja, beliau juga turut memenangi hadiah Akademik Jakarta pada tahun 1975, hadiah Yayasan Buku Utama daripada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1976, penghargaan Adam Malik 1989 dan beliau juga mendapat anugerah iaitu Desi Wright Award pada tahun 1996 dan akhir sekali beliau turut mendapat penghargaan Ahmad Bakri pada tahun 2006. Berikut adalah merupakan anugerah-anugerah yang telah diperolehi oleh W.S. Rendra sepanjang penglibatan beliau. Perbandingan pemikiran. Pemikiran karya Lim Swee-Tin. Pemikiran dari segi sosio-budaya yang pertama iaitu pandangan hidup di mana ia bertemakan cinta antara etnik dan karya beliau adalah Cahaya Lain di Wajah dalam Menara 3 pada tahun 1990. Selain itu, Sinopsis, kumpulan sajak memetik mawar di mana ia membantu remaja merasakan bahawa kehidupan ini sebenarnya indah dan amat bererti. Samping itu, pemikiran yang kedua iaitu dari segi penghormatan di mana ia bertemakan kebebasan beragama. Karya beliau iaitu Setelah Kabus Dini Hari dalam Menara 4. Dan yang terakhir, pemikiran dari segi pendidikan di mana karya Nyanyian Sepi ini telah menjadi alat bantuan pengajaran dan ditukarkan kepada bahasa Mandarin. Seterusnya ialah pemikiran sosiopolitik di mana pemikiran patriotik dan nasionalisme. Antara contoh karya beliau iaitu sebuah kumpulan 50 puisi seluruhnya yang bertemakan patriotisme iaitu Cakrawala Kemerdekaan dan karya Mencintai Tanah Air ini. Bukan itu sahaja, dari segi pemikiran sosiopolitik juga, pemikiran peperangan dan antara contoh karya Lim Swee-Tin sendiri iaitu antologi puisi iaitu kumpulan puisi keamanan dan kemanusiaan Malaysia. Akhir sekali, pemikiran dari segi estetika. Nilai estetika berkaitan seni dan keindahan di mana penggunaan bahasa seperti gaya bahasa, personifikasi. Sebagai contoh, karya bagi cerpen Lim Swee-Tin iaitu Tapah, Gok dan Setelah Kabus Dini Hari. Bagi tokoh Lim Swee-Tin ini, beliau tidak terlalu menyentuh pemikiran dari sudut sosioekonomi, tetapi lebih kepada karya yang berunsurkan aspek pemikiran iaitu berhubung dengan soal diri atau introspeksi diri. Pemikiran lain yang dibincangkan juga tentang alam, kemanusiaan dan retrospeksi diri. Bagi tokoh W.S. Rendra pula, terdapat 3 pemikiran utama beliau iaitu mengenai realiti kehidupan, sosial masyarakat dan isu politik. Pemikiran beliau yang pertama ialah mengenai realiti kehidupan. Antara contoh karya beliau ialah Puisi di Mana Kamu Dena. Puisi ini banyak menceritakan tentang kehidupan realiti di Indonesia. Beliau banyak menghasilkan karya yang diadaptasikan daripada kehidupan yang sebenar. Beliau juga menjadikan
keadaan sekeliling beliau sebagai sumber inspirasi terhadap karya beliau. Yang kedua ialah tentang sosial masyarakat. Antara contoh karya beliau ialah Mas Rodun dan Borang Kondok. Karya ini menceritakan tentang konflik yang dihadapi oleh masyarakat. Ia juga mengenai kesusahan yang dihadapi oleh masyarakat di Indonesia. Karya ini pernah dipentaskan di halayak ramai. Yang terakhir, ia mengenai isu politik. W.S. Rendra banyak menghasilkan karya yang bersifat politik. Sebagai contoh, sajaknya yang bertajuk Sebatang Lisung yang menceritakan kritikan kepada pihak berpolitik. Beliau banyak menyuarakan tentang masalah rakyat kepada pihak pemimpin melalui karyanya. Ia juga merupakan salah satu cara untuk memberi kesedaran kepada pihak berpolitik.